Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bertemu kita lagi dalam PDPR Bahasa Melayu tahun 3. Masih lagi dengan tema kebudayaan, kesenian dan estetika. Unit 14, kenali kesenian kita dengan tajuk hari ini iaitu baju kurung untuk Nabila. Tajuk baju kurung untuk Nabila ni boleh dilihat ataupun boleh kamu tengok pada buku teks muka surat 8. Hari ini kita akan membincangkan tentang kemahiran membaca iaitu dalam standard kandungan 2.3 membaca dan mengapresiasi karya sastra dan bukan sastra. Manakala standard pembelajaran kita pada hari ini iaitu 2.3.2 membaca, memahami dan mempersembahkan karya sastra iaitu label. Jadi hari ini kita nak tumpukan kepada label. Okey, label macam mana kita tengok sekejap lagi. Aktiviti hari ini ialah membaca label dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Objektif pada hari ini ialah pada akhir PDPR nanti kamu semua dapat membaca sekurang-kurangnya 3 label dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Okey. Kalau dah ada buku teks kat tangan, buka muka surat 8 ataupun kalau yang tidak ada buku teks, tumpukan perhatian kepada video yang sedang kamu tonton. Okey, kita baca sama-sama. Baju kurung untuk Nabila. Ibu Nabila baru pulang dari Kuantan, Pahang. Ibunya telah membelikan sepasang baju kurung Pahang berwarna biru untuk Nabila. Nabila membelik-belik label pada baju kurung tersebut. Nabila mencari maklumat tentang maksud simbol pada label tersebut. Okey, kat bawah tu dia ada senaraikan bentuk-bentuk label dan saya dah pindahkan ke dalam video ini dan kita tengok apa label yang ada pada baju dan maksud pada label tersebut. Dalam di baju tu dia hanya letak label saja. Kalau awak perasan di baju awak pun ada benda-benda ni tapi dia tak tulis maksudnya, dia letak simbol sahaja. Jadi jom kita fahami apa maksud di sebalik simbol tersebut. Okey, yang pertama ada macam bekas berwarna kuning, dalam tu dia ada tulis 40. Itu bermaksud suhu. Okey. Apa dia angka 40? Okey, kita bagi maksud dia, kita baca. Angka 40 darjah Celsius. Okey, darjah Celsius ni ialah takat pemanasan air. Okey, kita boleh tengok, kalau boleh tahu kalau 10 darjah Celsius tu panasnya macam mana. Kalau menggelegak dia mesti 100 darjah Celsius. Sekarang baru 40 darjah Celsius ni maknanya air suam. Okey. Angka 40 darjah Celsius menunjukkan suhu air yang disarankan jika terdapat gambar tangan. Pakaian tersebut hanya boleh dicuci dengan tangan. Okey. 40 darjah Celsius maksudnya suhu air yang disarankan. Kalau ada gambar tangan kat situ, maknanya baju itu kena basuh dengan tangan. Tak boleh basuh dengan mesin. Okey.
Yang kedua, ada gambar 4 segi, dalam tu ada bulatan, lepas tu ditanda pangkah. Bermaksud pengeringan. Tanda silang pada simbol ini pula bermaksud pakaian tersebut tidak boleh dikeringkan dengan mesin basuh. Okey. Tak boleh nak kering dengan mesin basuh. Awak kena kering semula jadi, jemur macam biasa. Okey. Simbol yang ketiga. Ada tanda 3 segi, lepas tu ada tanda pangkah. Okey. Tanda silang pada simbol segitiga bermaksud jangan campurkan peluntur pada cucian. Mana baju yang Nabila beli tu tidak boleh direndam ataupun dicampur dengan peluntur. Peluntur ni maknanya untuk menghilangkan kotoran-kotoran degil. Macam klorok. Itu kita panggil peluntur. Okey. Simbol seterusnya iaitu stereka. Ataupun setereka dia panggil. Apa maksud stereka? Stereka ni ialah untuk gosok baju. Kita tengok. Simbol stereka dengan satu titik. Tengah-tengah tu ada titik warna biru satu. Bermakna pakaian mesti diseterika dengan suhu rendah. Mana pakaian tu tak boleh guna suhu yang tinggi. Nanti dia akan berkedut, dia akan hangus. Kena guna suhu yang rendah. Dan simbol yang terakhir sekali, tu macam gula-gula, lepas tu letak pangkah. Itu maksudnya pemerahan. Tanda silang pada simbol ini bermaksud pakaian tersebut tidak boleh diperah. Maknanya, lepas basuh, toskan air sekejap, lepas tu baru jemur. Tak boleh nak perah. Ini menunjukkan baju tersebut terdiri daripada baju yang diperbuat daripada bahan-bahan yang lembut, bahan yang ataupun fabrik ni pakaian yang mahal harganya. Kemungkinan harga yang mahal. Tak boleh nak stereka, tak boleh nak guna ni, tak boleh nak perah. Okey. Ini adalah simbol-simbol dan maksud daripada simbol. Okey. Tugasan awak hari ni untuk ni sebabnya dia membaca. Saya nak dengar awak membaca tak boleh. Jadi dia ada 5. Awak hantar mesej suara kat saya. Boleh? Mesej suara awak baca 3 daripada 5. Kalau nak baca 5 pun boleh. Tapi sekurang-kurangnya 3. Awak pilih 3, awak baca, awak rakam. Lepas tu awak hantar kat saya melalui WhatsApp. Okey? Macam mana awak hantar voice note kat kawan-kawan awak. Macam itulah awak hantar. Okey? Itu tugasan yang pertama. Okey, kita teruskan. Kita tengok pula buku latihan aktiviti jilid 2, muka surat 9. Okey, tadi buku teks, sekarang buku aktiviti. Okey, dalam buku aktiviti muka surat 9 tu dia ada bagi satu label macam poster tu. Dia suruh baca label, kemudian persembahkan maklumat yang terdapat pada label. Okey, ni dia ada satu plastik. Dalam plastik tu ada satu label. Okey, pulut panggang. Dalam pulut panggang tu dia ada tulis. Dia bagi tahu harga RM4.80. Dia bagi tahu dalam tu ada berapa biji. Dia bagi tahu ramuan. Ramuan ni maksudnya diperbuat daripada apa. Dia ada bagi tahu juga cara ataupun dia ada nyatakan juga cara memasak. Okey, nak masak pulut panggang ni macam mana? Ni frozen punya. Okey, sejuk beku. Lepas tu dia ada tulis alamat. Pulut panggang sejuk beku ni dikeluarkan oleh syarikat mana. Lepas tu dia ada tulis juga nombor telefon dan dia ada tulis baik sebelum. Baik sebelum ni maksudnya pulut panggang ni boleh makan sehingga tarikh berapa ribu bulan. Lepas tu dah kira tamat tarikh ataupun luput tarikh ataupun expired date.
Tak boleh makan lagi. Tapi situ tak nampak tulisannya. Okey. Macam mana awak nak buat ni? Ini awak tak boleh baca. Awak kena tulis. Nah, kalau tulis awak hantar kat saya tak payah rakam. Tak apa yang ni. Saya boleh tengok awak tulis. Okey. Tugasan dia ya. Macam mana nak buat? Terdapat banyak maklumat pada label ini. Okey. Maklumat yang saya sebut tadilah. Macam mana awak perlu buat? Awak kena tulis. Saya dah bagi satu panduan. Panduan cuma awak isikan sahaja panduan. Kalau awak tak nak ikut panduan saya pun boleh. Awak boleh buat ayat awak sendiri. Tapi saya cuba membantu ataupun cuba pandu awak supaya awak lebih faham dan lebih mudah. Okey. Caranya begini. Okey. Terdapat banyak maklumat pada label ini. Okey. Sebungkus pulut panggang ini mempunyai ... mempunyai berapa biji lah tu. Yang berharga tempat kosong. Berapa harga awak tulis kat dalam tu. Ramuan pulut panggang ini ialah apa dia? Tulis semua yang ada ramuan tu. Jangan tinggal satu pun. Ada juga dinyatakan cara memasaknya. Iaitu dengan apa dia? Kemudian apa dia? Dan apa dia? Makanan ini dikeluarkan oleh siapa? Apa nama syarikat tu? Tulis penuh. Nombor telefon syarikat juga disediakan, iaitu berapa nombornya. Okey, itu panduan yang saya bagi. Awak nak buat ayat awak sendiri pun tidak ada masalah. Janji ada ke semua label. Ataupun label semua tu ditulis, disebut. Okey. Jadi ada dua tugasan. Tugasan yang pertama dalam buku teks, simbol, awak pilih 3, awak rakam suara awak hantar kat saya. Okey. Tugasan yang kedua awak tulis. Okey, tugasan pertama tu saya nak dengar awak baca tak boleh. Jadi awak kena hantar suara awak, hantar video, okey? Saya rasa itu saja untuk hari ini. Semoga awak semua dapat menjawab tugasan yang diberi dalam masa yang ditetapkan, iaitu sebelum pukul 5 petang, kena hantar kat saya. Dan saya, kalau salah, saya akan memberi respon. Di mana salahnya, apa yang patut diperbetulkan. Okey. Hanya sekadar itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi.